Kebanyakan kita ada kawan-kawan ataupun saudara mara yang pernah duduk lama di luar negara. Dan kebanyakan mereka sama ada pergi untuk sambung belajar 4-5 tahun, 6 tahun ataupun sebahagiannya migrate bekerja lama dan kemudian balik ke tanah air. Jadi bila mereka balik ke tanah air, antara soalan yang kita sering tanya adalah kita nak tahu apakah pengalaman yang paling best waktu berada di perantauan. Dan dalam sirah Nabi SAW, Nabi juga pernah bertanya soalan yang demikian, iaitu pada ketika para sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Kalau kita baca sirah pada fasa Mekah itu ada episod di mana sekelompok sahabat ini berhijrah ke benua Afrika. Dan mereka duduk di situ banyak tahun sehingga kemudian akhirnya mereka balik semula ke tanah air ataupun ke Madinah. Dan waktu mereka pulang, Nabi SAW bertanya seperti mana kita biasa tanya kepada orang yang duduk lama di luar negara dan balik. Nabi kata, "Ala tuhaddithuni bi'aajibi ma ra'aitum bil ardil Habasyah." Takkah kamu mahu cerita kepada aku apakah yang paling amazing, yang paling best kamu nampak di bumi Habasyah? Lalu ada seorang anak muda yang excited nak cerita pengalaman dia dan disebut, "Bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ada pengalaman yang paling amazing, iaitu waktu kami sedang duduk sesama kami satu hari, lalu seorang wanita yang sudah tua dan dia itu seorang rahabinihim, di dalam kalangan nuns ataupun padri perempuan. Siapa yang pernah tengok filem Nuns tu, dia tahulah kan nuns tu apa. Dan dia berjalan sambil meletakkan bekas air di atas kepala dia. Tahmilu ala ra'siha kullatan min ma'. Dia membawa air. Tiba-tiba waktu perempuan tua itu sedang berjalan, datang seorang anak muda yang kita boleh gambarkan dia itu gagah, dan dia lalu dan dia tolak wanita tua ini sehingga terjatuh melutut dan bekas air dia jatuh dan pecah. Itu scene yang para sahabat ni ceritakan. Jadi apakah yang ajaib itu? Apabila wanita itu bangun dan dia menyebut satu ungkapan yang mana perkataannya Nabi SAW membenarkan. Dia kata apa? "Saufa ta'lamu ya ghudar." Wahai pengkhianat, kamu akan tahu satu masa nanti. "Idza wada'allah al-kursi." Ketika Allah mengangkat dan menetapkan kursinya, jama'al awwalina wal akhirin, ketika Allah menghimpunkan daripada yang paling awal sehingga yang paling akhir, dan pada hari yang bercakap itu adalah tangan dan kaki, bima kanu yaksibun, tentang apa yang telah ia perlakukan. Fasawfa ta'lamu kaifa amri wa amruk. Pada ketika itu akan diputuskan urusan aku dengan kau ni. Punchline tu dia bagi. Dan Nabi SAW waktu dengar kisah ni, Nabi kata, sadaqat. Benar, dia telah berkata benar. Dan ungkapan yang terakhir Nabi sebut ni yang sangat penting untuk kita hayati. Kaifa yuqaddisullaha ummatan. Bagaimana Allah nak yuqaddis, menyucikan, memberkati satu umat. La yu'khadhu li dha'ifihim min syadidihim. Apabila golongan lemah dizalimi oleh golongan yang kuat, tidak ada yang mempertahankan. Okey, jadi dalam episod hari ini, siri Wahai Tuhan, kita nak fokus kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quddus. Al-Quddus. Kita barangkali banyak kali pernah dengar, dan dalam solat kita juga kita ada membacanya. Dan waktu Ramadan terutamanya, kita barangkali perasan selepas solat witir tu imam selalu menyebut perkataan itu. Kita akan bincangkan sekejap lagi. Kita lihat dulu surah Al-Hashr ayat yang ke-23, surah yang ke-59 ayat yang ke-23. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala declare, Allah kata, "Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa." Sesungguhnya dia Allah yang tiada Tuhan melainkan dia. Kemudian Allah sebut Al-Malikul Quddus. Dia Raja, kita dah cerita Al-Malik, dan dia Al-Quddus. Ini yang kita nak fokuskan hari ini. Tapi lepas tu ada lagi beberapa nama Allah yang kita akan bincanglah dalam episod-episod akan datang. Assalamul Mu'min Muhaimin Aziz Jabbar Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah, tiada Tuhan selain dia, Sang Maharaja dan juga Maha Suci, the most holy.
the all perfect. Okay, so bila kita bincangkan tentang apakah maksud Al-Quddus, dia ada dua sisi yang sangat penting tentang Al-Quddus ini. Yang pertama ialah suci, perfect. Tidak ada sebarang kekurangan, kecacatan, kelemahan. Tak boleh nisbahkan apa-apa yang buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Suci, sacred, sakral kan dalam bahasa Melayu kalau kita sebut. Kan kalau kita lihat sebahagian kita dalam berinteraksi dengan Tuhan, kita kadang-kadang tergelincir sehingga kita membayangkan Tuhan macam manusia. Kita terbawa-bawa pengalaman kita dengan manusia ketika berfikir dan berinteraksi dengan Tuhan. Apakah contohnya? Misalnya bila kita dengan orang berulang-ulang kali buat kesalahan yang sama, kita janji, kita minta maaf, tak nak ulang lagi, kita buat lagi, kita rasa dah orang tak akan maafkan kita. Dan memang demikian pun, orang akan rasa dipermainkan dan dia dah malas dah nak layan kita. Dan bila kita buat dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita taubat sungguh-sungguh, kita janji tak nak buat lagi, tapi kemudian kita tergelincir. Ataupun kadang-kadang sengaja kita terkalah oleh godaan dan hasutan dan pujukan dan rayuan syaitan, kita buat sekali lagi dosa yang sama sehingga kita rasa malu sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai ke tahap syaitan permainkan fikiran kita sampai kita fikir, tak malu ke Allah pun dah tak nak ampunkan kau. Kita terconfuse, terkeliru. Oh, bila manusia dia memang tak nak maafkan, jadi kita fikir perkara yang sama tentang Allah. Sedangkan Allah, nanti kita akan cerita, Al-Ghaffar, yang terus menerus sentiasa mengampunkan. So bila kita sangka Allah macam manusia, kita telah menisbahkan Allah dengan sesuatu yang lemah, yang cacat, yang tidak sempurna, tak sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quddus, yang Maha Suci, yang bebas daripada sebarang kekurangan. Itu penting untuk kita hayati dan kita faham. Demikian juga dalam pelbagai aspek lain apabila kita berinteraksi dengan Tuhan, kadang-kadang kita terbawa-bawa pengalaman sesama manusia itu dengan kita bersangka yang bukan-bukan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, Al-Quddus, yang Maha Suci. Yang kedua adalah Al-Mubarak, barakah. Tuhan yang melimpah ruahkan barakah. Sebab tu bila kita sebut tentang Baitul Maqdis, kan, bila sebut tentang Palestin, tentang Masjidil Aqsa, kita seringkali bicara tentang Baitul Maqdis. Apakah itu Baitul Maqdis? Rumah yang suci, tanah yang suci, dan juga tanah yang barakah. Misalnya Nabi banyak sebut tentang Palestin, tentang Ardus Syam, bumi Syam. Syam ni apa? Palestin, Jordan, Syria dan juga Lebanon. 4 negara ni dalam kawasan yang disebut sebagai Syam. Nabi ada banyak hadis yang sebut tentang keberkatan dan kesucian tanah itu. Misalnya apabila timbul fitnah dalam kalangan umat manusia, umat Islam khususnya, berlaku pendustaan, kezaliman, pertumpahan darah, kamu akan dapati iman berada di bumi Syam. Ada juga hadis lain yang menyebut apabila bumi Syam ni dah kerap, tidak ada lagi kebaikan pada ketika itu. So nak bagi tahu tentang keberkatan itu. Kenapa berkat bumi Syam ni? Bumi para anbiya, para sahabat ramai di situ, para ulama-ulama besar menyebarkan ilmu dan manfaat kepada seluruh dunia bermula daripada situ. Dan juga bumi itu barakah daripada aspek-aspek lain juga, dari sudut tanahnya, tanamannya, ternakannya dan aspek spirituality yang ada di bumi Syam. Jadi bila Nabi SAW sebut tadi, kaifa yuqaddisullaha ummatan la yu'khadhu li dha'ifihim min syadidihim, bagaimana Allah akan menyucikan dan memberkati satu umat yang apabila yang lemah dizalimi oleh yang kuat, tidak ada yang mempertahankan. Maksudnya apa? Bila ada oppression, kezaliman, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensucikan dan memberkati negara, keluarga atau masyarakat tertentu yang ada kezaliman. Misalnya dalam hubungan kekeluargaan, boleh banyak berlaku kezaliman apabila ada abuse. Ada pasangan yang suami abuse isteri secara fizikal, secara emosional. Ada juga isteri abuse suami, sama juga fizikal, emosional. Ataupun ibu bapa yang abuse anak-anak, ataupun adik-beradik sesama mereka abuse antara satu sama lain. Itu semua menghilangkan
kita sebut tadi tentang penyucian dan keberkatan dalam keluarga tersebut. Jadi kita kena ingat pesan Nabi SAW, kaifa yuqaddisullah, bagaimana Allah akan menurunkan kesucian, kemuliaan dan juga keberkatan apabila ada kezaliman. Dan kalau kita perasan dalam salat kita juga ada banyak ungkapan yang kita memanggil nama Allah Al-Quddus. Misalnya waktu kita rukuk, kan kita biasa baca Subhana Rabbiyal Azim ataupun Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi 3 kali ataupun 1 kali kita baca, kan. Ya, itu juga bacaan yang benar, tetapi ada lagi beberapa contoh bacaan lain yang Nabi SAW baca waktu rukuk. Contohnya yang menyebut nama Al-Quddus ini, Nabi SAW membaca sewaktu rukuk, Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Maha suci Tuhan daripada segala keaiban, yang maha suci, yang perfect, Tuhan, malaikat dan roh. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dan ada juga satu lagi bacaan yang mungkin kalau kita pergi tarawih berjemaah di masjid, ataupun kita juga patutnya baca waktu kita sembahyang sendiri di rumah, iaitu selepas solat witir. Lepas kita solat witir, ada Nabi SAW ajarkan dan sunnah untuk kita baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kita disunnahkan baca 3 kali, dan bacaan yang ketiga itu dibaca dengan kuat dan disambung dengan Rabbil Malaikati Warruh. Apa maksud dia? Maha suci Tuhan lagi maha suci. Di bahasa Melayu ni vocab dia terhad, dia berulang. Tapi Quddus tadi kita sebut ada maksud the holy, suci, sakral dan juga keberkatan, mubarak. Dan disambung lagi dengan Tuhan, malaikat dan juga ar-ruh. Ar-ruh ni apa? Jibril alaihi salam. Jadi bila kita faham Al-Quddus, yang pertama kita perfectkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang kekurangan. Sama sekali kita jangan kaitkan apa-apa yang kita lihat sebagai kelemahan, kecacatan dan tak sesuai pun dengan Asma'ul Husna. Asma'ul Husna apa? Nama-nama Allah yang perfect, yang paling indah, yang paling sempurna. Mana mungkin ada nama Allah yang menyerupai manusia sifatnya, yang lemah dan serba kekurangan. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, laisa kamithlihi syai', tidak ada suatu apapun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana pun kita bayangkan, kedudukan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu jauh sempurna, mulia, agung dan tinggi. Jadi kita sama-sama hayati nama ini. Satu, kita minta Allah Al-Quddus untuk menyucikan diri kita, hati kita daripada banyak sifat-sifat buruk, yang banyak jealous, yang banyak dengki, hasad, yang banyak sangka buruk, kan? Ada macam-macam yang tak boleh kawal marah, sentiasa negatif. So kita menyeru Allah, Ya Quddus, bersihkan hati kita ni, bersihkan. Dan kita juga menyeru nama Allah Al-Quddus, memohon keberkatan dalam kehidupan kita, macam tadi dalam aspek pasangan suami isteri dengan anak-anak. Sebab bila Allah letakkan barakah, bila Allah letakkan elemen kesucian, itulah momen yang kita akan lihat kebaikan bertambah. Al-barakah ni apa? Ziyadatul khair, bertambahnya barakah. Kita letak input yang normal tapi kita dapat output yang luar biasa, itu barakah. Contohnya duit yang sepatutnya cukup untuk 1 minggu, bila Allah berkati, letakkan barakah, dia akan cukup mungkin 2 minggu, 3 minggu atau mungkin sebulan pun. Itu benda-benda yang di luar kawalan manusia, ia hanya boleh diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama kita hayati nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quddus. Kita menyeru memanggil Allah dengan nama itu, memohon keberkatan dan kesucian. Dalam masa yang sama kita selalu ingat bahawa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita berinteraksi dengan Tuhan yang Maha Suci, bebas, terpelihara daripada sebarang bentuk kekurangan dan kelemahan. Jadi semoga kita dapat hayati nama ini dan kita amalkan. Contohnya dalam rukuk tadi kita baca, dan lepas solat witir juga kita baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.